مولاي صل وسلم دائما Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada hari ini saya akan berkongsikan tentang sebuah hadis perumpamaan, di mana dalam hadis tersebut menceritakan tentang orang mukmin ini diumpamakan seperti sebuah bangunan yang utuh ataupun kukuh. Baiklah, saya akan membacakan hadis tersebut. Haddatsana Khalid bin Yahya qala haddatsana Sufyan an Abi Burdah bin Abdullah bin Abi Burdah an jaddi an Abi Musa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal mu'mina lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha wa shabbaka asabi'a. Maksudnya daripada Abu Musa, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sesungguhnya seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti sebuah bangunan, sebahagiannya menguatkan sebahagian yang lain. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan jari-jari tangannya satu sama lain. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini ditemukan dalam kitab As-Salat dan hadis ini merupakan hadis nombor ke-481. Okey, berdasarkan hadis ini, syarah hadis yang boleh diambil daripada hadis tersebut ialah berdasarkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Al-Muslim, ada menyatakan bahawa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti sebuah bangunan yang saling menguatkan antara satu sama lain. Dan pada hadis yang lain juga disebutkan tentang perumpamaan orang mukmin dalam kasih sayang di antara mereka. Hadis ini jelas menunjukkan bahawa keagungan hak-hak muslimin di antara satu sama lain, dan hadis-hadis ini juga mendorong mereka untuk saling mengasihi dan saling tolong-menolong dalam semua perkara selain daripada perkara yang makruh dan perkara yang berdosa. Okey. Berdasarkan hadis ini juga, antara satu topik yang boleh diambil berdasarkan hadis perumpamaan ini adalah rahmat merupakan syiar Islam. Rahmat itu merupakan syiar kepada ajaran agama Islam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa rahmat. Rahmat ni juga merupakan satu sifat yang terpenting dalam pembinaan masyarakat Islam, di mana persaudaraan sesama orang Islam hanya dapat diwujudkan apabila wujudnya sifat rahmat dan belas kasihan antara satu sama lain. Melalui sifat rahmat ni juga, seorang itu akan mudah untuk bertolak ansur dengan orang yang lain, dan keinginan dirinya untuk membantu saudara yang lain yang dalam kesusahan tu juga dapat disemai. Okey. Berdasarkan hadis ini juga, isu semasa yang pada masa kini yang dapat dikaitkan adalah isu penindasan kaum. Seperti yang anda dapat lihat pada masa kini, penindasan kaum berlaku secara langsung dan tidak secara langsung. Ianya dapat dilihat seperti yang berlaku pada masa kini seperti di rakyat di Palestin, sehingga mereka ini ditindas oleh askar rejim Zionis Israel, di mana rakyat Palestin ini, apa yang mereka buat? Rakyat Palestin ini didera, diseksa, dibunuh, dirogol dan pelbagai lagi perbuatan yang amat kejam dan lagi tidak berhati perut yang dilakukan oleh askar rejim Zionis ini. Maka daripada situasi tersebut, siapa yang lagi yang hendak diharapkan untuk membantu mereka yang dalam kesusahan tersebut? Maka tidak lain dan tidak bukan adalah umat Islam itu sendiri. Kerana berdasarkan hadis perumpamaan tadi, jelas dapat difahami bahawa umat Islam itu bersatu, di mana sama-sama jatuh dan sama-sama bangun untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Islam. Seseorang yang bergelar mukmin tidak patut dan tidak wajar dengan hanya memikirkan tentang dirinya sahaja. Dia perlulah juga untuk mengambil berat dan menolong saudara-saudaranya se-Islam ketika mereka dalam keadaan keadaan kesusahan. Malah patutnya sewajarnya timbul perasaan susah hati dan tidak senang untuk duduk berdiam hanya melihat saudara se-Islamnya yang lain dalam kesusahan. Maka tidak wajar. Oleh itu, orang yang bergelar mukmin ini sepatutnya secara automatik bila mendengar saudara se-Islam mereka itu dalam kesusahan, automatik untuk memberikan bantuan kepada mereka. Okey.
Dalil Al-Quran yang boleh dikaitkan dengan hadis perumpamaan ini adalah berdasarkan surah Al-Hujurat ayat ke-10. Saya akan membacakan ayat Al-Quran tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa-aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Maksudnya, sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka damaikanlah di antara dua saudara kamu, yakni yang bertelingkah itu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. Okey. Berdasarkan ayat Al-Quran tadi, tafsiran yang dapat dikaitkan adalah berdasarkan tafsir Fi Zilalil Quran yang dikarang oleh Said Qutb, di mana beliau berkata, berdasarkan ayat tersebut, ia merupakan satu dasar undang-undang amali untuk memelihara ketenteraman masyarakat Islam dari pergaduhan serta perpecahan kerana didorong oleh tindakan-tindakan hawa nafsu dan tindakan-tindakan yang terburu-buru. Ia juga merupakan satu dasar yang umum yang tegas untuk memelihara masyarakat Islam dari berlakunya perpecahan dan untuk menegakkan kebenaran, keadilan dan perdamaian. Semuanya itu dilandaskan di atas dasar takwa kepada Allah SWT dan harapan untuk mendapatkan rahmatnya dengan usaha untuk menegakkan keadilan dan juga perdamaian. Okey, akhir sekali, berdasarkan hadis perumpamaan yang telah saya sebutkan awal-awal tadi, pengajaran hadis yang boleh diambil ialah uslub dakwah di mana berdasarkan daripada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang baginda buat? Baginda mempertautkan di antara jari-jari baginda untuk memberikan perumpamaan pertautan di antara sebahagian orang-orang yang beriman memperkuatkan yang lain. Itu pengajarannya. Seterusnya, pengajaran yang boleh diambil ialah kelebihan tolong-menolong, di mana kelebihan saling tolong-menolong ini dan saling menguatkan sesama mereka melalui perbuatan ini atas dasar kepentingan dan manfaat mereka seperti yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, pengajaran yang boleh diambil ialah mengambil berat tentang golongan yang lemah dan menunaikan hajat mereka. Sebagai contoh, pemerintah dan rakyatnya, di mana pemerintah perlulah mengambil berat tentang apa yang dihadapi oleh rakyat mereka, apa yang rakyat mereka tidak bercukupi, maka pemerintah wajib untuk memberikan bantuan semampu yang boleh untuk membantu rakyat-rakyat mereka agar kesemua rakyatnya hidup dalam keadaan selesa dan aman. Okey, berdasarkan hadis tersebut, itu saja daripada saya untuk perkongsian pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.